Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa innal ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya muliakan lagi dihormati Ustaz Hafiz selaku pengurus majlis dan penganjur. Yang dihormati lagi dikasihi para peserta pengajian daurah hadis 40 tentang akidah yang kita akan bacakan insya-Allah bermula daripada pagi ini sampailah kepada petang dan seterusnya besok kita akan sambung untuk menghabis dan mengkhatamkan dia insya-Allah. Jadi kita akan baca buku ini daripada bahagian muqaddimah, daripada bahagian muqaddimah. Siapa yang tak ada buku, insya-Allah kita akan ada sedikit panduan daripada slide kita ya, insya-Allah. Boleh tengok dekat situ. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda para sahabat baginda, juga kita mohonkan kepada Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu ini umat Islam di seluruh dunia, terutama umat Islam di tanah air sedang kembali kepada Islam. Zaman kebangkitan Islam itu berlaku di mana-mana. Maka kegairahan mereka kepada Islam itu hendaklah dipimpin dengan ilmu pengetahuan Islam. Hanya dengan itu sahaja kesedaran dan pelaksanaan mereka itu akan dapat diselaraskan. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan. Daripada ilmu itu akan beroleh faham. Dan daripada faham itu seseorang akan diberikan hidayah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Syekhan, yaitu Al-Bukhari dan juga Muslim, yang telah berbunyi aw kama qala may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki dia menjadi baik, maka Allah akan berikan kefahaman kepadanya tentang agama. Jadi jelas kepada kita bahawa sesungguhnya bila mana Allah Ta'ala menghendaki kita ini menjadi baik ataupun mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita itu beroleh kejayaan sama ada di dunia atau di akhirat, maka Allah akan beri kepada kita kefahaman tentang agama. Bila kita sebutkan kefahaman tentang agama ini, sumber agama ini adalah daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku ini, adapun sumber utama ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah dihimpunkan dalam kitab-kitab sahih dan juga dalam kitab-kitab sunan. Ya,
Bagaimana kita maklum, kalau kita mengaji ilmu hadis, di antara rujukan yang utama adalah Kutubus Sittah. Di sana ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan Abi Daud, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Maka kita mengetahui akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melalui kitab-kitab Sahih dan Sunan. Dan salah satu daripadanya yang penting adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kitab Sahih Bukhari telah disepakati oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah daripada Al-Quran. Dan dia adalah merupakan kitab yang sangat banyak faedahnya dan membawa kefahaman yang sangat mendalam untuk kita memahami usul-usul agama. Dengan yang demikian, para ulama telah mempelajari, meneliti, mengistinbat hukum serta mensyarahkan dia kepada kefahaman yang lebih jelas dan terperinci. Khatib Jalabi ataupun dikenali dengan nama Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfuz Zunun menyatakan terdapat 80 syarahan terhadap Sahih Al-Bukhari dan kemungkinan lebih. Ya, kemungkinan lebih. Dalam buku 40 hadis sahih tentang akidah yang ada di tangan kita ini adalah merupakan satu usaha kecil untuk mengenengahkan kaedah tauhid berdasarkan ilmu hadis yang diambil banyak syarahannya daripada dua kitab iaitu Sahih Al-Bukhari dan juga syarahnya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi apa yang ada dalam kita punya buku itu sebenarnya adalah kebanyakan diambil syarahnya daripada Fathul Bari dan juga diambil daripada kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau Fathul Bari dikarang oleh Imam Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, adapun Irsyadus Sari itu dikarang oleh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Jadi dua kitab ini kita ambil sebagai panduan dalam kita mensyarahkan hadis-hadis tauhid yang ada dalam kitab ini. Penulis dalam buku ini mengenengahkan kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa apa yang kita huraikan di sini tidak lari daripada asas i'tikad dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Serta ulama-ulama yang berpandangan dengan manhaj ini dalam menghuraikan ayat-ayat Al-Quran, hadis berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Quran dan hadis apabila tidak dijelaskan maka akan menimbulkan keraguan. Hal ini kerana lafaz-lafaz zahir daripada Al-Quran dan hadis ada yang jelas maknanya ataupun kita katakan sebagai muhkamat dan ada yang kita namakan sebagai mutasyabihat. Jadi kalau kita lihatkan dalam Al-Quran sememangnya ada ayat-ayat yang kita namakan ayat-ayat mutasyabihat, ya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 7. Nanti kita akan bacakan nasnya. Menurut manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, apabila kita berinteraksi dengan dalil-dalil mutasyabihat, maka perlulah melalui dua kaedah. Sama ada kaedah tafwid ataupun kaedah takwil. Ya. Maka ini dua kaedah yang biasanya kita akan nyatakan ataupun kita akan berinteraksi dengannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Laqani, kullu nasin awhama tashbihan fa'awwilhu aw fawwidhu waram tanziha. Tiap-tiap nas yang membawa kepada waham, maka hendaklah dia itu ditakwil ataupun ditafwidkan dia dan disucikan Allah Ta'ala itu daripada segala perkara yang boleh menyamakan ianya dengan segala yang lain. Dalam hal ini kalau kita lihatkan menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tujuan daripada takwil itu tidak lain adalah untuk menghindari bid'ah tajsim, iaitu menjisimkan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang ada pada manusia. Dan untuk kita itu menghindari ta'til, iaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sepatutnya disifatkan kepada Allah. Dan juga untuk menghindari takyif, iaitu merupakan bahagian-bahagian tertentu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala itu kepada makhluk. Jika menentukan hal itu dengan hal-hal yang tertentu, dinamakan sebagai misal. Sedangkan kalau takyif, dikatakan takyif itu ialah menyerupakan bahagian-bahagian tertentu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk tanpa menentukan dia. Itu kita namakan sebagai takyif. Tetapi jika kita menentukan sesuatu itu dengan hal keadaan yang tertentu, dinamakan sebagai mithal. Ya. Muka surat 6. Kalau siapa yang masih baru tu, kita tengok dekat muka surat 6. Jadi menurut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, bila mana kita ini berdepan dengan nas-nas yang membawa iskal ataupun membawa waham kepada akal, keraguan ataupun hal keadaan yang tidak menentu, yang tak akan mungkin kita nak menyamakan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang lain seumpama makhluk, maka hendaklah kita itu pergi kepada kaedah yang disebutkan tadi, iaitu kita mentakwil dia, menanggung dia dengan sesuatu yang lebih layak bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Syarah Muhadzab, wa mata khalafa khabar ahad nasul Quran atau ijma'an wajib tarkuhu zahiruhu. Apabila kita melihat hadis-hadis ahad, contohnya berlawanan dengan nas-nas yang muhkamat daripada Al-Quran ataupun berlawanan dengan ijma', maka hendaklah kita itu meninggalkan akan lafaz zahirnya. Jadi dalam hal ini kaedah Ahlussunnah wal Jamaah itu sama ada kita itu takwil ataupun tafwid. Baik, itu kita akan bahaskan panjang nanti dalam perbahasan-perbahasan kita yang mendatang. Tengok pada muka surat 7. Berkata Imam As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, dikatakan bahawa sesungguhnya ketahuilah Abu Hasan Al-Asy'ari itu tidaklah meletakkan akidah ini di atas dasar pandangannya. Maksudnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukanlah dia itu sebagai sesuatu yang merupakan pandangan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari secara persendirian, melainkan ia adalah merupakan penerusan dan kesinambungan daripada mazhab salaf dan apa yang dipahami daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukanlah diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu berdasarkan pandangan yang terbit daripada dirinya, melainkan sebenarnya itu adalah merupakan pandangan yang dikumpulkan dan dibawa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berkata Abu Ishaq Syirazi bahawa sesungguhnya Asy'ariyah adalah ahli sunnah dan pejuang syariat yang membatalkan hujah para pembuat bid'ah daripada golongan Qadariyah dan yang lainnya. Barang siapa yang membuat fitnah terhadapnya, maka terjadilah fitnah kepada ahli sunnah. Dan telah berkata Abu Qasim Al-Qushairi, telah bersepakat ahlul hadis bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah imam ahlul hadis dan memperjuangkan akidah di atas dasar ahlus sunnah, membatalkan hujah golongan yang menentang dan golongan Mu'tazilah, golongan yang menyeleweng daripada ahli qiblat dan juga golongan Khawarij.
Jelasnya pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah untuk menyelamatkan akidah umat dari penyelewengan serta menyamakan sifat-sifat Tuhan dengan makhluk seperti yang nyatakan oleh golongan Asyawiyah dan juga Mujassimah. Jadi ini adalah merupakan sedikit kesimpulan berkenaan dengan perjalanan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi kita menolak segala bentuk penyamaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan segala sesuatu yang lain, khususnya makhluknya yang kita namakan sebagai manusia ini. Dalam Al-Quran dinyatakan sesungguhnya terdapat ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 7, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzi fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasihuna fil 'ilm yaquluna amanna billah kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menyatakan dan dialah yang telah menurunkan dan dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad akan kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat yang tegas, tetap dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ibu ataupun pokok isi Al-Quran dan yang lain lagi pula adalah ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar yang tak terang maksudnya. Maka timbullah kefahaman yang berbeza. Adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka telah mengikut apa yang samar-samar daripada mutasyabihat daripada Al-Quran untuk mencetuskan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, memutarbelitkan maksudnya mengikut hawa nafsunya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, iaitu tafsiran maksud yang sebenar, melainkan Allah dan orang yang tetap teguh dalam mendalami ilmunya. Dan mereka berkata, kami beriman kepadanya, iaitu ayat-ayat mutasyabihat. Semuanya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada sisi Tuhan kami. Tidak ada yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berakal. Baik, jadi jelas dalam ayat ini kalau kita lihatkan Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam Al-Quran itu dia ada ayat yang kita namakan sebagai muhkamat dan ada yang dikatakan ayat mutasyabihat. Persoalan dekat sini kalau kita lihatkan pada ayat ini kata setengah ulama tafsir adalah pada persoalan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi. Jadi di situ ada sedikit perbahasan daripada para ulama tafsir yang ayat tersebut menyatakan dan tidaklah diketahui takwilnya itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan waw dekat situ menunjukkan waw istinafiyah ataupun waw yang menjadi permulaan kepada jumlah ataupun ayat. Jadi mereka mengatakan tidak diketahui takwilnya itu melainkan Allah sahaja. Sedangkan ada setengah pandangan yang lain mengatakan waw di situ adalah waw ataf, waw yang bersifat dengan dan. Maksudnya wama ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil 'ilm. Tidaklah diketahui akan maknanya itu daripada ayat-ayat mutasyabihat melainkan Allah dan orang-orang yang diberikan akan ilmu, orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Dan ini jelas bagaimana yang kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mendoakan Ibn Abbas dengan kefahaman yang dalam tentang tafsir. Bila mana Ibn Abbas itu diletakkan tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadanya dan Nabi berkata, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, kau berikanlah kepada dia kefahaman tentang agama dan ajarkan kepadanya itu akan takwil. Jadi ada juga orang tahu tentang takwil selain Allah Taala.
Jadi nas itu jelas menunjukkan bukanlah dimaksudkan pada ayat tersebut yang dikatakan tidak diketahui takwilnya itu melainkan Allah. Maka kalau kita nak kata begitu memang betul pun dari segi hakikat. Ya, tetapi kalau kita melihat dari segi kenyataannya ataupun waqi'nya, Nabi sendiri berdoa kepada Ibn Abbas untuk memahami akan takwil. Maksudnya ada orang lain manusia yang boleh faham tentang takwil. Jadi di sini para ulama menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil 'ilm. Dia berhenti kat situ. Berhenti dekat situ. Tidaklah diketahui akan takwilnya itu melainkan Allah dan orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Kemudian disambung yaquluna amanna bihi. Jadi kalau kita tengok kat situ dia boleh takdir kat situ hum yaquluna. Ya. Jadi boleh jadi mubtada mahzuf. Maksudnya hum yaquluna. Jadi itu biasa kalau kita lihatkan di dalam perbahasan bahasa Arab. Jadi itu perbezaan ataupun yang menjadi khilaf di antara ulama ahli sunnah wal jamaah dengan golongan orang yang tidak mentakwilkan. Ya, yang menganggap bahawa Al-Quran itu ataupun ayat mutasyabih itu tidak boleh ditakwil melainkan kita kena pegang dengan lafaz zahirnya sahaja. Sehingga akhirnya membawa kepada apa? Membawa kepada penyamaan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Sebab nanti kita akan bertemu dalam Al-Quran itu banyak. Diceritakan Allah Ta'ala itu ada tangan, contohnya. Ya Allah faqa'idihim ataupun uh, disebutkan tentang mata, tajribi ayunina dan berjalan dengan pandangan-pandangan kami atau mata-mata kami. Jadi di sini kalau kita lihatkan perkara itu kalau tidak dijelaskan, tidak dinyatakan, dia akan jadi masalah kepada pemahaman kita nak memahami apakah hakikat yang sebenar. Jadi kalau golongan yang mengatakan tidak boleh takwil berdasarkan ayat ini, sebenarnya cara pemahaman teks itu dia berbeza apabila kita membuka kepada ruang ijtihad, khususnya di kalangan para ulama tafsir. Nanti kita akan jumpa nas-nas yang menjelaskan bahawa sesungguhnya perkara-perkara yang kita katakan tidak boleh takwil dan tafsir itu hakikatnya sebenarnya ada qarinah yang lain untuk boleh kita faham secara konteksnya, ya, bukan secara teksnya. Ya, jadi perbezaan di antara atau perbezaan yang terjadi itu adalah di antara pertemuan di antara teks dengan konteks. Ya. Cuma bila kita berbicara tentang hal ni macam bahasa Melayu juga. Kalau kita lihatkan dalam bahasa Melayu ni, contoh kita kata, kamu ni kepala batu lah. Kan? Maksud apa kepala batu tu? Maksudnya, adakah batu ada dalam kepala dia? Ya? Ataupun kita katakan, kamu ni tak berhati perut lah. Adakah memang orang ni tak ada hati perut? Perut dengan hati dia tak ada. Macam mana dia nak hidup? Ni kita kata teks dengan konteks. Jadi bila kita nak faham tentang Al-Quran, kita kena tengok sama ada kita kena faham teksnya ke atau kena faham konteks dia. Ya? Bila kita kata kepala batu contohnya, kamu ni kepala batu, maksudnya dia degil. Bukanlah batu tu sebiji ada dalam kepala dia, bukan begitu. Ya? Tapi di segi konteks dia, kita kena faham daripada sudut penggunaannya itu untuk kita faham makna ni. Ya? Ini kalau dalam bahasa Arab senang je kan. Kalau kita tengokkan dalam bab isti'arah, dalam bab majas dan sebagainya itu memang ada. Ya? Ra'aitu asad fil fasl contohnya. Aku melihat singa di dalam kelas. Takkan nak cerita singa tu ada dalam kelas, tak ada. Bukan singa, tapi ada orang yang bersifat dengan singa. Siapa? Cikgu dia ke? Cikgu disiplin ke dia? Kan? Jadi kalau kita lihat benda tu dalam bahasa Arab tu memang jelas perkara tu. Cuma bila kadang-kadang bila bawa kepada perbahasan berkaitan dengan Al-Quran dan tafsirnya, kadang-kadang perkara itu ada setengah-setengah pendapat ulama yang pegang terus kepada teks tanpa memikirkan konteksnya. Adapun begitu kita tidak mengatakan itu satu bentuk apa perkara yang tak pernah jadi dalam pemikiran Islam. Biasa jadi, cuma perlu dijelaskanlah mana benar ataupun mana tidak. Kerana kita mempertahankan i'tikad dan akidah ini daripada diselewengkan oleh golongan orang yang kita gelarkan tadi mujassimah, yang nak menjisimkan Tuhan itu dengan makhluknya, dengan manusia dan sebagainya. Baik. Tengok pada muka surat 9. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani,
syubhat ataupun dalam ayat mutasyabihat tadi adalah sesuatu perkara yang tidak dapat dibezakan daripada dua perkara yang berlainan, sama ada pada penglihatan ataupun pada makna. Jadi apa itu syubhat? Syubhat ini adalah sesuatu yang samar-samar, yang tak dapat dibezakan. Ya, dalam hadis 40 ataupun hadis matan arba'in an-Nawawi juga kita jumpa al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa bainahuma umurul mushtabihatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya itu kita namakan sebagai syubhat. Ya, benda yang tak dapat dibezakan di antara dua benda yang berlainan. Sama ada pada penglihatannya ataupun pada maknanya. Dalam pengertian yang lain, ia membawa kepada kesamaran. Mutasyabihat pada makna ayat di atas adalah kesamaran yang terdapat pada lafaz Al-Quran, yang membawa makna yang lain yang meragukan maknanya apabila ditinjau dari segi lafaz dan susunannya. Tetapi tidak dari segi makna yang dimaksudkan sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau kita lihatkan mutasyabihat ini, ya, dia adalah merupakan satu bentuk kesamaran yang terdapat pada lafaz Al-Quran yang membawa kepada makna yang lain. Jadi sesuatu lafaz atau teks yang kita jumpa, tapi kemungkinan maksudnya itu adalah maksud yang lain dari segi hakikat dia. Tetapi tidak dari segi makna yang dimaksudkan. Maksudnya dari segi maknanya itu, mungkin lafaz itu lafaz lain, tapi maknanya, hakikatnya itu sebenarnya dia nak mensucikan Allah SWT. Cuba kita sebut tadi lah. Kita nak kata orang tu degil, tapi kita guna lafaz lain. Apa dia? Kepala batu. Lafaznya lain. Tapi maknanya, itulah dia. Itu dia maksud dia. Dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini, terdapat dua kaedah yang disepakati. Iaitu, yang pertama sekali, dengan menyerahkan maknanya kepada Allah. Kita isbat. Isbat dari segi maknanya kepada Allah SWT. Kita isbat perkara itu ada dalam Quran dan kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan, atau itu dinamakan kaedahnya tafwid, ya, kaedah tafwid. Kita serah kepada Allah. Tapi ada syarat. Nanti kita akan tengok ada 7 syarat untuk tafwid ni. Sebab setengah daripada golongan yang pada hari ini dia tidak bersetuju dengan golongan takwil, khususnya daripada golongan ahli sunnah jamaah yang kita mengamalkan takwil, mereka mengatakan kami golongan tafwid yang mengikut salafus saleh. Betul, tak ada masalah, kita setuju. Tetapi untuk tafwid dia kena ada 7 syarat. Dia ada 7 syarat. Ini kita akan lihat dan kita akan tengok nanti. Kalau mana dia mengikuti syarat-syarat tersebut, maka kita kata tak apa, itu adalah sesuatu yang diterima, itu tafwid. Tapi jangan lari daripada 7 syarat tu. Masalah mereka mengatakan mereka itu manhajnya manhaj tafwid. Mereka mengikut tafwid. Tetapi dia tidak ikut syarat. Dia takwil juga. Jadi bila dia takwil saja, katalah dia tidak menentukan satu benda itu dengan makhluk, dia namakan takyif. Kalau dia menentukan, itu namakan sebagai misal. Dia akan pergi ke situ. Sebab tu kita dalam etika Ahlussunnah Jamaah ni, kalau kita mengaji kan, di antara perkara yang penting untuk kita belajar awalnya adalah sifat 20. Sifat 20 ni sebenarnya untuk kita memahami tafsiran terhadap Al-Quran dan hadis yang bersifat dengan sifat-sifat mutasyabihat yang kita sebutkan ni. Memanglah ada dakwaan macam-macam kata lah, tapi hakikatnya itu adalah satu kaedah yang cukup ampuh dalam kita nak berinteraksi dengan teks-teks mutasyabihat ni. Sebab tu kena faham sifat 20 tu dulu. Ya. Kalau dalam buku saya yang pertama berkaitan dengan ilmu tauhid, dari buku yang lain. Ini buku yang berkaitan tauhid tetapi hadis, ya. Tapi nanti kita akan masukkan juga cara nak faham sifat 20 tu macam mana. Sebab itu asas dia dalam kita nak memahami akan hal-hal mutasyabihatnya. Dan kalau tak faham dekat situ, apa akan jadi? Dia akan jadi dua kemungkinan saja. Orang yang tidak faham sifat 20 ini, dia akan pergi kepada dua perkara saja. Sama ada dia mengisbatkan yang batil ataupun menafikan yang hak. Mengisbatkan yang batil ataupun menafikan yang hak. Itu yang pertama. Bila mana dia tak faham betul-betul manhaj yang diajar oleh ulama-ulama akidah Ahlussunnah Jamaah yang kita sebutkan sebagai sifat 20 tadi, yang pertama sekali dia akan jadi mengisbatkan yang batil
dan menafikan yang hak. Ialah mengisbatkan yang batil lah. Nanti ayat sifat tu dia akan bahas dan dia akan kaitkan dengan sesuatu yang sama macam manusia. Nanti kita akan bicara tentang istiwa, kita akan bicara tentang nuzul, kita akan bicara tentang ain, tentang yad, tentang qadam, kaki, saq, betis, ya. Jadi kalau tidak faham tentang perkara itu, dia akan menyebabkan, dia akan menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Dan itu sebenarnya mengisbatkan yang batil dan menafikan yang hak. Itu yang pertama. Akibat daripada tak faham sifat 20. Yang kedua, dia akan jadi apa? Kalau misal contoh dia huraikan sesuatu yang tidak tepat mengikut landasan ijma' ahli sunnah wal jamaah dalam nak menjaga i'tikad, dia akan jadi jahil. Contoh, kita kata kul huwallahu ahad contohnya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Bila kita kata ahad Allah Taala tu macam mana? Apa beza dengan wahid? Ahad tu esa, wahid juga esa. Apa beza dia? Dan nak bahaskan ahad Allah Ta'ala itu mesti dengan memahami wahdaniyah. Bila nak fahamkan hakikat wahdaniyah, selagi kita tidak memahami kamun fasil muttasil pada zat, kamun fasil muttasil pada sifat, kamun fasil pada af'an, pada perbuatan, 5 bentuk bahagian kam itu, maka takkan mungkin kita dapat hakikat wahdaniyah tu. Jadi kalau dia tak faham benda tu, tak pernah dengar pun dan tak pernah mengaji pun perkara tu, jahil lah. Jahil dalam etikad dan akidah, hukumnya apa? Tak sah kita. Secara kaedah lah. Hubungan dengan Allah Ta'ala, hakikat dengan Allah Ta'ala kita tak tahu. Secara kaedah, secara zahir begitulah. Sebab tu kita mulakan pengajian itu dengan mempelajari sifat 20. Bila kita faham sifat 20, dekat situ sebenarnya dah memantapkan pemikiran dan pahaman kita itu tentang bagaimana caranya dia nak berinteraksi dengan ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Sebab sifat 20 tak lain dan tak bukan adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ya. Baik. Jadi sebenarnya tauhid yang 3 itu, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma' wa sifat, sebenarnya sama juga macam sifat 20, ya. Okey, ini pandangan peribadi saya. Pada pandangan peribadi saya, sebenarnya kalau kita mengambil pemahaman itu sebagaimana yang dipaham oleh Imam Ja'far At-Tahawi yang juga mengenengahkan akan tauhid yang 3 ini, tak ada masalah. Tak ada masalah yang sebenarnya. Cuma bila mana dihuraikan menurut kefahaman yang difaham oleh golongan-golongan yang pada hari ini, yang dia menganggap bahawa bila kita katakan uluhiyah itu ma'bud bihaqi, dia hanya meletakkan bahawa yang layak disembah itu hanyalah Allah dan untuk penyembahan itu mesti mengikut sunnah, yang lainnya tertolak. Kullu bid'atin dalalah. Kat situ dia punya masalah dia. Sedangkan dari segi ibadah, peribadatan, dalam masalah ataupun di dalam ahli sunnah wal jamaah, dia dimasukkan ke dalam masalah fiqh. Betul lah, ma'bud bihaqi itu betul. Tetapi pemahaman yang dikatakan hanya disembah oleh Allah Ta'ala itu dengan bentuk peribadatan. Peribadatan itu mesti menurut kaedah fiqh. Daripada mereka, peribadatan pada Allah Ta'ala dalam tauhid itu mesti mengikut sunnah yang ada mereka lah. Sahih sahaja. Di situ akan jadi masalah sebab sumber pensyariatan ini bila kita berbahas tentang hadis, bila kita pergi kepada masalah fiqh, dia bukan yang diambil yang sahih saja. Dia juga mengambil yang hasan. Dan ada setengah benda dalam masalah ahkam dia ambil yang dhaif, sebab kita kena ingat sahih, hasan, dhaif itu adalah hukum di atas hadis itu. Bukanlah kita nak menolak yang berkata, bukan qail, kena faham. Qail itu Rasulullah. Tapi cara memahami nas itu dia pergi kepada sahih. Kalau mana cukup 5 syaratnya. Ataupun bila tak cukup syarat sahih, dia akan pergi kepada hasan. Dan kalau jatuh daripada hasan lagi, itu dhaif. Kat situ masalah nanti. Sebab cara kefahaman orang hari ini. Kalau kita tengok Syekh Abdul Qadir Mandili contohnya dalam kitabnya Perisai untuk Sekalian Mukallaf, dia ketengahkan juga tauhid uluhiyah.
tauhid rububiyah, tauhid asma' wal sifat. Jadi mengikut pemahaman daripada Imam Ja'far Tahawi. Itu satu pandangan. Satu pandangan yang lain, pada ahli sunnah jamaah sebenarnya yang dibahaskan itu bukan tauhid. Tauhid tak berpecah kepada tiga bahagian itu. Tauhid tetap satu. Cuma yang dibahas itu sifat. Sifat uluhiyah Allah. Sifat rububiyah Allah. Dan juga memahami secara lebih lanjut tentang asma-asma Allah Ta'ala. Dan juga sifat-sifat yang lainnya. Jadi itu pemahaman yang kedua. Benda ni sebenarnya itulah golongan yang bawa benda tu untuk jadi masalah yang kita katakan tadi. Sebab dia faham macam tu. Maksudnya, bila kita sebut tauhid uluhiyah, di situ dia hanya mengkhususkan ibadah. Dan bila disebutkan ibadah, itu mesti daripada ambilannya daripada hadis-hadis ataupun sunnah yang sahih. Ya, kita terima betul. Tetapi bila mana kita nak berbicara tentang masalah ibadah, dia punya kaedah khas dia, iaitu kena merujuk kepada masalah fiqh. Tentang macam mana nak ditetapkan masalah hukum-hukum ini. Sebab dia akan jadi perbezaan nanti sunnah dengan sunat. Ada perkara yang sunnah, ada perkara yang sunnah dan sunat. Ada perkara yang sunat tapi tak sunnah. Sebab bila mana kita nak melihat kepada masalah penetapan hukum, dia mesti melihat kepada masalah hukum taklifi dan hukum wada'i. Satu hukum taklifi, nak kata benda tu wajib, dia kena melalui 5 perkara hukum taklif wada'i. Mesti ada sebab, mesti ada syarat, mesti ada mani', mesti ada sah, mesti ada batal. Itu pada usul fiqh. Jadi jangan cacam merbakan masalah akidah dengan masalah usul fiqh. Ya, contoh macam ziarah kubur. Kan, ziarah kubur, katakanlah orang tu, contohnya, dia pergi cium kubur lah, ataupun dia pergi golek-golek kat kubur lah. Kita tak boleh kata dia syirik. Lagi kita tak tahu apakah etikat dia. Paling besar kita kata berdosa. Berdosa besar. Sebab benda tu tak disuruh pun. Kan? Tapi nak kata dia syirik, musyrik, tak boleh. Sebab dia ada kaedah dan dawabit dia. Dalam nak menetapkan benda tu jadi syirik ataupun sebaliknya. Tak salah. Tabarruk atau dasar tabarruk tu sebab nak tanya apa pasal dengan buat macam ni. Sebab tu dia kena ada sebab. Sebab apa kamu buat? Satu. Syarat tak? Ada syarat tak? Ada persyaratan kat situ. Ada tak benda yang menghalang? Manik ni ada tak? Dan kat situ kita tahu sah atau batal. Kat situ kita kena faham. Itu secara mudah lah kalau kita ngaji usul fiqh. Jadi, dalam masalah tadi, mereka meletakkan betul-betul masalah ibadah itu di bawah hal yang berkaitan dengan tauhid. Itu masalah satu. Masalah yang kedua, bila pergi kepada tauhid rububiyah, mereka mengatakan semua manusia ni beriman. Itu problem yang kedua. Berdasarkan ayat lain, sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulanna Allah. Kalau kamu tanya siapa yang jadikan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengatakan hatta orang kafir sekalipun ada imannya dengan iman rububiyah. Dan itu tertolak. Mana ada iman pada orang yang musyrik. Ya, itu persoalannya. Dan yang ketiganya tentang asma wa sifat. Bila mana tidak mempunyai kaedah yang khusus sebagaimana dalam Al-Sunnah Jamaah, nanti masalah pentafsiran sifat itu akan pergi kepada tashbih, takyif, tamsil. Dan dia akan menghampiri kepada golongan mujassimah, musyabbihah. Itu problem dia sebenarnya. Adapun kalau dalam kitab-kitab lain, kalau kita tengok, dalam rujukan saya lah sebenarnya, boleh aja kalau nak pegang dengan yang tiga tu, kalau kita berpegang dengan kaedah yang awalnya, yang asalnya, daripada Imam Ja'far Tahawi. Itu semua sezaman tu. Imam Ja'far Tahawi, Imam Sya'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma jangan ada syubhat di situ. Tapi janganlah mengatakan saya menghalalkan perkara tu. Nanti orang kata saya ni golongan belah sana pula kan. Jadi kena faham benda tu.
Tapi kita tidaklah menolak itu di atas dasar itu adalah dot. Tak. Kan? Tengok macam mana dia punya isi kandungannya. Tengok isi kandungannya macam mana. Kalau dibawa kepada kefahaman yang kita katakan tadi, membida'ahkan umat Islam, mengatakan bahawa sesungguhnya orang-orang musyrik itu beriman, kemudian dia mentafsirkan ayat-ayat sifat itu dengan tamsil ataupun dengan tashbih, maka dia kata itu salah. Ha. Ada pergi kepada asas tu, silakan. Tak ada masalah, itu pandangan dia lah. Pendapat dia lah. Ha. Cuma itu pada kita sebenarnya patutnya tidak berlaku lah. Sebab kita jumhur daripada apa yang kita faham daripada pegangan Islam kita di Malaysia ini adalah pegangan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi pentakrifan, penjelasan tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah itu perlu dijelaskan. Sepatutnya dia pergi pada sifat 20 untuk memahami kaedah sifat. Dan perlu juga kita memahami masalah asma Allah Ta'ala. Sebab di situ juga ada asma yang bersifat dengan fi'liyah. Ar-Razaq, Ar-Rafi', Al-Qabid contohnya. Untuk memahamkan lagi pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama Allah. Jadi gitu. Saya tidaklah bersifat sangat ekstrim sebenarnya terhadap hal ni. Tapi tidak juga berwenang. Melihat kepada hujah dan menyatakan sesuatu dengan hujah lah. Menolak ataupun menerima itu dengan hujah. Jelas. Baik. Boleh tanya sebab kita majlis kita santai aja, boleh tanya Baik. Dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihah ini terdapat dua kaedah yang kita dah fahamkan tadi, iaitu kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mazhab salaf. Dan itulah yang dinamakan sebagai mazhab yang paling selamat. Dan keduanya adalah kaedah takwil yang sesuai terhadap makna ayat agar tidak tersilap dalam memahami teks ataupun nusus. Saya ngajar ni okey ke? Tak laju sangat? Okey Atas okey ke? Okey okey. Kalau laju bagi tahu. Kadang-kadang kita mengajar student lain pula ceritanya kan. Mengajar orang awam lain pula cerita. Baik. Jadi kita ada dua kaedah. Satu kaedah takwil, satu lagi kaedah tafwid Baik, sebagai contoh, apa contohnya? Tengok dekat situ ada ayat Quran Kat sini juga kita letakkan ayat Quran. Contohnya kita ambil daripada surah Ar-Rum ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhrijul hayya minal mayyit. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Okey. Tengok kat situ. Menurut Al-Jurjani, jika dikendaki daripada ayat tersebut burung yang keluar daripada telurnya, sebab dia mengeluarkan yang hidup daripada mati, kata Imam Al-Jurjani, kalau kita maksudkan di situ burung yang keluar daripada telurnya. Okey, telur tu benda mati maka itu kita namakan sebagai tafsir. Dalam ayat ni ada sebut pasal burung? Tak ada kan? Tak ada. Jadi kalau kita kata mengeluarkan yang hidup daripada mati yang dikendaki daripada ayat ini seumpama contohnya mengeluarkan burung daripada telurnya. Sebab burung ni kan dia dua kali lahir kan. Satu lahir daripada perut ibunya, induknya. Yang kedua dia lahir daripada telurnya lah. Jadi kalau dikendaki yang demikian itu tafsir nama dia. Nampak Jika dikendaki mengeluarkan mukmin daripada kekufuran atau seorang yang alim daripada kejahilan, maka ini adalah takwil. Nampak? Mengeluarkan mukmin daripada kejahilan ataupun kekufuran, maka itu kita namakan sebagai takwil. Takwil menurut Jurjani adalah memalingkan lafaz
daripada maknanya yang zahir kepada makna yang dapat ditanggung oleh syarak. Itu makna takwil. Jadi bila kita sebut dalam akidah ahli sunnah jemaah ni, kita menggunakan kaedah takwil. Nanti orang tanya, takwil tu apa dia? Maka takwil tu apa? Memalingkan lafaz. Maksud tidak menggunakan lafaz yang ada itu daripada makna yang zahir kepada makna yang dapat ditanggung oleh syarak. Itulah namanya takwil. Macam kita kata tadi lah, awak ni kepala batu lah. Apakah batu tu ada dalam kepala awak? Tak ada. Carilah kat bahagian mana pun tak ada batu dalam kepala dia. Maksudnya memalingkan akan lafaz yang zahir itu kepada makna ataupun lafaz yang dapat ditanggung oleh syarak. Okey. Itu maksud dia. Maksudnya kejahilan, kekufuran, itu benda yang mati. Jadi bila kita tengok ayat tadi, yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Menghidupkan hatinya daripada mati hatinya. Yang dimaksudkan situ, dia punya mahal dekat mana? Hati dan akalnya. Kena belajar sastra lah sikit. Jelas? Jadi kalau orang kata takwil ni, apa benda takwil ni? Takwil itu adalah memalingkan lafaz daripada maknanya yang zahir kepada makna yang dapat ditanggung oleh syarak. Itu maksud dia. Makna dia. Ingat sikit lah lafaz tu. Nanti kalau orang tanya kan, awak pergi daurah 2 hari ni apa awak dapat? Oh, saya dapat makna takwil yang sebenar. Okey, cukup lah. Kan? Kadang kita bila mengaji ni, kadang-kadang bukan masuk semua kan? Tapi at least dapat makna istilah tak dia punya apa? Definasi pun dah okey lah. Kan? Macam tu. Baik. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, takwil adalah ar-ruju' ila al-asli. Ini lebih dalam pemaknaan. Jadi takwil itu adalah ar-ruju' ila al-asl, iaitu kembali kepada yang asal atau yang sebenarnya. Jadi makna lafaz itu sebenarnya sebagai satu benda yang kita katakan sebagai yang membuka minda kita, tapi makna yang dikehendaki di situ bukan itu. Ya. Nampak? Ini seni bahasa. Kan? Ini seni bahasa. Jadi bila kita tengok dalam Quran nanti tu kata seninya tu dahsyat. Halus. Bahasanya tu bahasa halus. Yang kadang-kadang dia membawa kita daripada tak faham kepada faham. Tapi nak bagi faham tu kadang-kadang kena gunalah perumpamaan-perumpamaan yang kita sebutkan tadi. Kan? Itu kaedah dia. Jadi artinya yang dikehendaki pada yang sebenarnya adalah makna yang ditakwil, bukan lafaz yang nyata. Jadi bila kita tengok kat sini, ar-ruju' ilal asl. Rujuk kepada yang asal. Dia kembali kepada asal. Jadi yang dikehendaki itu apa dia? Makna yang ditakwil ke makna yang dalam lafaz? Makna yang takwil. Awak ni tak ada hati perut lah. Orang tak ada hati, tak ada perut. Macam mana dia boleh hidup? Tapi yang dikehendaki itu adalah ihsan. Tak ada belas ihsan. Itu maksud dia. Ya? Itu dia. Perkara ini banyak dibahaskan dalam pelajaran balaghah dalam bahasa Arab. Ya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, setiap nas yang membawa kepada penyerupaan Tuhan dengan makhluk mestilah ditakwil agar terlepas daripada tashbih. Jelas? Baik. Menurut Abu Bakar Ahmad Al-Malibari, Syekh Abu Bakar Ahmad Al-Malibari, ayat mutasyabihat ini terbahagi kepada 3 bahagian. Ayat mutasyabihat ini terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, mutasyabihat pada lafaz. Yang kedua, mutasyabihat pada makna. Yang ketiganya, mutasyabihat pada lafaz dan makna. Mutasyabihat pada lafaz seperti lafaz tangan dan mata bagi Allah. Mutasyabihat pada makna seperti beriman kepada hari kiamat, perkara yang gaib, dan rukun iman yang lainnya. Sebenarnya adalah beriman kepada Allah. Nampak tak? Dia kata berimanlah kamu dengan hari kiamat. Atau berimanlah kamu dengan hari akhirat. Apa sebenarnya tu? Yang sebenarnya hakikatnya adalah
beriman kepada Allah. Hendaklah kamu beriman kepada perkara yang gaib. Apa maksud tu? Sebab benda yang gaib ni banyak, kan? Ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada syaitan. Yang dikehendaki di situ adalah beriman kepada Allah. Itu kata mutasyabihat bermakna. Baik. Kemudian ada mutasyabihat yang pada lafaz dan makna. Yang ini dia detail sikit, dalam sikit. Ada 5 bahagian dalam bab ni. Ada pun mutasyabihat pada makna dan lafaz itu terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama, daripada sudut kuantitinya ataupun dinamakan jihah al-kamiyah. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 5. Allah menyatakan faqtulul musyrikin. Dan hendaklah bunuh orang musyrik itu. Dan hendaklah bunuh orang musyrik itu semua. Baik. Apakah perintah ini perintah untuk bunuh semua orang musyrik yang kita jumpa? Ataupun hanya orang musyrik yang mengangkat senjata kepada Islam? Ada mutasyabihat tak kat situ? Pada ayat tu. Ada tak? Kalau segi ayat, faqtulul musyrikin. Naklah kamu itu bunuh semua orang musyrik. Orang sebelah rumah kita yang duk sembah di Tok Cha, kan? Dia keluar pagi-pagi kita katok kepala dia, boleh tak? Tak boleh. Dia ada dia punya bahasanya. Orang kafir ni sama ada dia kafir itu kafir zimmi ke, kafir harbi ke, kafir ahdi ke, ataupun kafir mu'taman ke, tengok. Kafir itu kafir mana? Kalau orang yang duduk sebelah rumah kita, yang tak ada apa-apa masalah dengan kita, dia tak menentang pun agama kita, duduk sekali dengan kita, itu kafir musyrik, kafir zimmi. Dan dia ada hak. Ahli zimmi itu dia ada hak sebagaimana kita dalam kenegaraan. Ya, kalau yang harbi itu yang menentang kita dengan senjata, ya kita akan tentang balik. Ataupun orang-orang yang mendapat suaka ataupun ada perjanjian, dia dinamakan sebagai kafir ahdi. Ataupun kafir mu'taman, orang-orang kafir yang lari daripada negara dia nak minta keamanan dekat negara kita. Banyak bahasa ni. Kena tengok dalam fiqh daulah lah. Jadi bila mana kita tengok dekat sini pada ayat atau ubah ayat 5, dia kata faqtulul musyrikin. Hendaklah kamu bunuh orang musyrik itu keseluruhannya. Maksud di sini adalah musyrik yang menentang kita. Menentang orang Islam saja. Itu dah menghina kita, cerita itu harbi lah tu. Boleh kita perangi. Ya, itu dah masuk maksud lain tu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkotak-katikkan oleh Bani Thaqif di Taif, malaikat sendiri datang untuk mengangkat gunung untuk dihempap kepada mereka. Begitu. Apatah lagi kita umat dia, kan. Jadi ada perbahasan kat situ. Ya, itu bukan perkara kecil sebenarnya. Baik. Jadi kalau kita lihatkan di sini, yang pertama tadi dalam mutasyabihat pada makna dan lafaz terbagi pada 5 bahagian. Pertama, jihah al-kamiyah, iaitu daripada sudut kuantiti yang kita sebutkan tadi. Berapa orang musyrik yang kita nak bunuh ni, atau siapa yang nak kita perangi ni? Iaitu orang yang membunuh kita ataupun yang berperang dengan kita. Itu maksudnya. Yang keduanya dinamakan jihatul kaifiyah, iaitu jihad daripada sudut cara bagaimana meletakkan hukum wajib ataupun sunat. Ya. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 3, Allah menyatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kawinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Dia nak letakkan ni macam mana cara dia ni? Sebab fi'ilnya dekat situ fi'il amal, fankihu. Nak kata macam mana ni? 2, 3, 4. Asal perkahwinan macam mana? Sebab tu kalau kita lihatkan dalam fiqh munakahat mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata asal perkahwinan 2 dulu.
Ikut Imam Syafi'i satulah. Asal. Tapi ikut Imam Hanifah dia kata dua dulu. Sebab dalam ayat ni, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau dah tak boleh baru satu. Itu contoh dia. Tak apa, tak maulah tu lebih lah. Cuma kita nak bagi tahu tentang jihah kaifiyah. Maksud ada tak dari segi syubhat, dari segi mutasyabihat, dari segi makna kat situ. Dan juga lafaz. Lafaz mutasyabihat dan juga makna juga mutasyabihat. Nampak? Baik, yang ketiga. Dinamakan sebagai jihatuz zamaniyah. Dari sudut zaman, masih. Seperti yang membuat kepada persoalan nasah dan mansuh. Kalau kita lihatkan seperti An-Nisa ayat 43, Allah menyatakan, Ya ayuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri salat. Sedangkan kamu berada dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Baik. Ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat pengharaman arak secara keseluruhan. Maksudnya ayatnya ada. Kalau golongan liberal, dia pegang pada ni. Sikit. Kan? Asalkan tak mabuk, kata dia. Na'udzubillah min zalik. Kan? Jadi ada syubhat kan? Dari segi konteks nasah dan mansuh. Baik. Yang keempat namakan sebagai jihatul makan. Tempat, jihad daripada sudut tempat. Iaitu berlaku pada tempat yang tertentu dan masa tertentu. Seperti firman Allah Ta'ala, walaysal birra bi an ta'tu buyuta min zuhuriha. Dan bukanlah kebajikan jika kamu memasuki rumah daripada bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Jadi kalau tengok, macam mana ni? Rumah kita kalau kita tengok kan ada pintu depan, pintu belakang. Maksudnya tak bolehlah kita masuk daripada pintu belakang. Sebab apa? Disebut dalam Quran. Padahal ini adalah merupakan sesuatu yang diturunkan untuk menegur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan Ansar yang mana mereka itu bila mana balik daripada ihram atau balik daripada haji atau umrah, mereka tak akan masuk melalui pintu belakang ataupun melainkan dengan pintu depan. Sebab pada mereka ada kesialan dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda itu berlaku bukan umum secara keseluruhan sampai hari ini, tak. Menurut Ibn Katsir, hal itu berlaku pada kebiasaan orang Ansar di Madinah saja. Itu dinamakan sebagai mutasyabihat dari segi makna dan dari segi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar? Allahu akbar. Baik. Jadi itu maksudnya apa? Maksudnya benda tu hanya berlaku ketika mana di Madinah, kebiasaan orang Ansar. Kemudian ada yang dikatakan sebagai jihatus syurut. Mutasyabihat dari segi syarat. Iaitu pelaksanaan ibadah dengan syarat-syarat tertentu seperti pelaksanaan solat, haji ataupun nikah. Dari segi syarat dia. Sebab benda itu perlu kepada syarat-syarat yang tertentu. Persoalan-persoalan yang tertentu. Contohnya, wa'atimul hajji wal umrata lillah. Hendaklah kamu itu menunaikan haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita lihatkan umrah yang nak dikerjakan itu adalah umrah wajib, bukan umrah sunat. Jadi perbahasan itu ulama bahaskan. Dan bila mana nak buat pelaksanaan haji pula ada 3 bentuknya. Kalau ikutkan di situ, haji dulu baru umrah. Maka dia jadi apa? Wa atimul hajji wal umrata lillah. Dia jadi haji apa? Haji dulu baru umrah. Haji? Tak ingat dah. Ifrad. Kalau umrah dulu daripada haji, tamattu'. Kalau berserta, itulah haji, itulah umrah. Atas niat yang satu, kiran.
Ya. Ha. Ikut syarat, dia ada syarat dia. Ya. Jadi Qatadah mengatakan bahawa ayat muhkam adalah nasih dan mutasyabbih adalah mansukh. Al-Asam mengatakan bahawa ayat muhkam adalah yang diijma'kan di atas takwilnya, sedangkan mutasyabbih adalah yang dikhilaf padanya. Jadi kalau kita lihatkan ayat yang muhkam, yang jelas, maka diijma'kan atasnya. Diijma'kan takwil atasnya. Sedangkan ayat yang mutasyabihat tadi adalah sesuatu yang dikhilafkan baginya. Baik, kemudian mutasyabihat ini atau mutasyabbih ini ada 3 bahagian pula. Saya saja lamakan bab ni sebab apa? Ini nak bagi kefahaman untuk kita baca hadis nanti. Ya. Nanti bila kita dah baca hadis, mungkin kita akan baca cepat-cepat nanti. Tapi nak bagi faham betul-betul benda ni supaya kita nampak macam mana perbahasan ini daripada ke awal. Kemudian mutasyabbih ini dibagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, mutasyabbih yang tidak dapat ditakwil, seperti bilakah terjadinya kiamat ataupun keluarnya binatang dabbah daripada bumi ini dengan bentuknya yang bagaimana, kita tak tahu. Ya. Itu yang pertama, yang tidak dapat ditakwil. Tak usah dipikir ya. Ya, tentang terjadinya hari kiamat. Tak usah fikir. Wa indahu ilmu sa'ah. Bagi Allah Ta'ala lah ilmu ni, kita tak tahu. Yang kedua, mutasyabbih yang mampu dipikirkan oleh akal, oleh manusia, seperti lafaz-lafaz yang ganjil dan terhalang dari makna yang sebenar. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, mutasyabbih antara yang boleh ditakwil dan yang tak boleh ditakwil, seperti hal-hal yang dikhususkan kepada golongan yang tertentu untuk mengetahuinya. Seperti hal yang didoakan berlaku pada Ibn Abbas sehingga beliau didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepadanya dan ajarkanlah kepadanya takwil. Ini sesuatu yang boleh ditakwil. Ya? Dan kita faham bahawa ilmu takwil itu ada pada Ibnu Abbas. Kan? Sebab itulah kalau kita lihatkan ketika mana turunnya ayat Idza jaa nasrullahi wal fath, setengahnya dikatakan setengah pendapat mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Pada hari ini disempurnakan bagi kamu agamamu. Dicukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam itu sebagai agamamu. Dan juga tafsir kepada idza jaa nasrullahi wal fath, dan ketika mana datangnya pertolongan Allah Ta'ala dan pembukaan yang besar, masa terbuka akan Fathul Mekah. Sahabat semua seronok. Sahabat semua rasa seronok. Kenapa? Kerana bantuan telah tiba. Islam telah dinaikkan. Nak mengamalkan agama dengan mudah. Tapi bila Umar tanya kepada Ibn Abbas, apa kata Ibn Abbas? Aku melihat ini adalah merupakan tanda kewafatan Rasulullah SAW. Nampak? Sehingga terbit daripada perkataan itu ataupun daripada hal itu satu bentuk aliran tafsir. Kalau kita mengaji ilmu tafsir, terbit dari situ satu bentuk aliran ilmu tafsir namakan tafsir al-isyari. Tafsir yang tidak mengikut kepada lafaz yang zahir, tapi dia punya makna yang lain. Kerana bila agama telah sempurna, tentulah orang yang diutuskan untuk menyempurnakan agama itu akan dipanggil balik oleh Allah. Dan hal itu juga dipersetujui oleh Umar. Jadi ini kita namakan sebagai tafsir isyari. Ya. Jadi benda ni satu benda yang faham kita bahawa sesungguhnya takwil itu Allah bagikan kefahamannya juga kepada makhluk dia. Balik kepada ayat yang kita baca tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilm. Baik. Dari hal ini jelas keharusan untuk mentakwil sesuatu nas yang bersifat samar-samar dan mutasyabbih. Jadi harus ya untuk mentakwil sesuatu yang bersifat samar-samar dan mutasyabbih. Boleh kita takwil. Oleh itu dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, nas-nas yang bersifat samar dan takwil itu khususnya kepada nas yang berkaitan dengan sifat Allah itu ditakwil. Maksudnya memalingkan lafaz daripada yang zahir kepada lafaz yang lain yang dapat ditanggung oleh syarak.
Kerana itulah menurut pandangan sebahagian daripada para ulama bahasa, ar-ruju' ilal asl. Itulah sebenarnya yang dikehendaki daripada lafaz tersebut. Maka ada pun tafwid. Ada pun tafwid. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah mazhab yang sebaik-baiknya. Itu kita kena faham. Ya. Tafwid adalah mazhab yang sebaik-baiknya. Kita ni pula kena faham. Janganlah terlalu sangat nak takwil sampai kita menafikan keberadaan nas dalam Quran. Itu pun satu benda bahaya juga. Kita nak menafikan bahawa Allah Ta'ala tu duduk di arash contohnya. Sampai kita menafikan seolah-olah macam istiwa tu tak ada dalam Quran. Tak boleh. Seolah-olah yad tak ada dalam Quran. Tak boleh. Seolah ain tak ada dalam Quran. Tak boleh. Kita kena letakkan isbat dulu. Cara nak faham tu kemudian nanti. Tapi apa yang ada dalam Quran, apa yang diturunkan dalam Quran, itulah dia. Tidak akan berubah walaupun satu huruf, satu baris, satu titik. Yang itu kena faham. Ya? Saya kata jangan ekstrim. Ya? Jangan ekstrim. Ha? Yang mampu difikirkan. Lafaz-lafaz yang ganjil dan terhalang dari makna yang sebenar. Yang kita nak bahas adalah satu buku ni. Ada ni. Ya? Yang ni yang kita nak cerita ni. Jelas. Nanti kita akan cek. Yang kedua tu banyak sebab tu tak bagi contoh. Sebab satu buku dia punya contoh. Jelas. Baik, ada pun lafaz, ada pun mengetahui Al-Ghazali mengatakan ialah mazhab yang sebaik-baiknya. Iaitu apa yang dilakukan oleh generasi para sahabat. Iaitu menyerahkan maknanya semata-mata kepada Allah dengan melaksanakan 7 perkara. Yang ini kena ambil perhatian. Ada 7 perkara yang kalau seseorang itu nak berpegang dengan mazhab tafwid, dia kena buat. Dan inilah caranya kalau nak pegang tafwid ni. Sebab ada juga golongan kata kami tak takwil, tak boleh. Kami nak tafwid. Nak isbat apa yang dalam Quran. Betul, boleh. Tapi 7 perkara ni kamu kena buat. Apa dia? Pertama, takdis. Menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Amaraha kama ja'at. Contohnya. Ya, kami terima je macam-macam datang ni. Al-istiwa' ma'lum. Kaifuhu majhul. Soalu anhu bid'ah. Imanu anhu wajib. Istiwa' maklum. Semua orang tahu. Lafaznya dalam Quran. Cara dia, Wallahu'alam. Tanya tentang dia, bid'ah. Beriman dengannya wajib. Kita tengok syarat, nanti kita tengok syarat ni. Di antara syaratnya apa? Sukut, diam. Yang paling lebih cakap macam mana? Wallahu'alam. Allahu'alam. Cakap lebih sikitnya, siap. Dia keluar daripada kaedah tafwid. Dia cakap dia tafwid, tapi dia bohong sebenarnya. Dia nak pergi kepada kaedah mujassimah. Senang je dalam akidah ni. Dia masalah dia kalau dia tak faham, dia jahil. Kan? Kalau dia itu nak memandai-mandai, dia akan menafikan yang hak dan mengisbatkan yang batil. Tak kira lah macam mana dia cakap, hebat macam mana dia cakap pun. Kalau dia tak faham, dia tak tahu menurut kaedah yang asal dan kaedah yang diijma'kan, dia jahil. Jahil dalam akidah sah tak? Tak. Okey, tak apa. Kamu nak cakap juga. Okey, cakap. Silap kamu cakap, dia akan jadi menafikan yang hak, mengisbatkan yang batil. Dua ni je aplikasi ni. Jelas? Okey, yang pertama, dinamakan takdis, menyucikan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan dia. Yang kedua, tasdik, iaitu membenarkan seadanya lafaz itu. Tasdik.
Imanu anhu wajib, kata Imam Malik kan. Iman terhadapnya itu wajib. Jangan kita lebih-lebih. Ya. Yang ketiganya al-i'tiraf bil ajzi, mengaku kelemahan. Tak boleh kita nak takwil. Wallahu alam, kita tak tahu. Allah lebih mengetahui. Imanu anhu wajib, ya. Kita kata Allah Taala yang tahu. Yang keempat, as-sukut. Apa dia as-sukut? Dia. Ini masalah dia nak pegang tafwid tapi dia bising. Bising dalam YouTube lah, TikTok lah, kan? Happy lah. Dia kena sukut, mendiamkan diri. Dan yang kelimanya al-imsak, menahan diri daripada mentakwilkan dan menukar lafaz. Jadi kalau kata istiwa, istiwa lah. Janganlah takwil bersemayam. Sebab dia akan memahamkan dengan makna lain. Yang keenam, al-kaffu, berhenti daripada berfikir mengatakan hal tersebut. Saya cerita lah masuk bab ni. Dan tak saya cerita orang tu salah, orang ni salah. Awak pergi main tempat lain lah. Cerita benda lain lah. Dan yang ketujuhnya at-taslim, artinya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang awam, wajib bagi mereka yang hendak berpegang dengan kaedah tafwid melakukan 7 perkara tersebut, apa yang dinyatakan oleh Imam Ghazali ini. Andai kata takut terjatuh kepada syubhat tajsim, iaitu menyamakan Tuhan dengan makhluk, maka sebaiknya mengikuti jalan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mentakwilkan nas-nas tersebut dengan sesuatu yang layak bagi Allah Ta'ala dan menyucikannya daripada sebarang kekurangan. Nampak? Ya. Jadi sebab itu dalam kita nak mentakwilkan sesuatu, kata Al-Alamah Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau menyatakan bahawa dalam memahami teks-teks Al-Quran ini, sebenarnya kalau dalam permasalahan fiqh, maka kita dibenarkan untuk mengambil secara zon. Mengambil secara zon. Kan? 75% yakin, 25% itu masih lagi ragu. Tetapi dalam masalah akidah, tak boleh. Mesti yakin. Jadi kalau satu lafaz yang kita nampak itu, atau yang kita jumpa itu, perlu kita pegang secara yakin. Kalau tak boleh secara zahir, maka kita kena takwil dia dengan sesuatu yang menepatinya dan lebih mendatangkan yakin kepada kita. Jadi itu yang pertama. Ya, pertama sekali kita kena menetapkan sifat Allah Ta'ala itu dengan dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang bersifat qat'i. Itu nak belajar usul fiqh lah pula. Tak. Pada saya tak boleh. Bukan tak perlu, tak boleh. Tak boleh. Ada tak ada tu wallahualam, kita tak kata apalah, tapi pada saya tak boleh terjemahkan istiwa tu dengan bersemayam. Sebab bersemayam tu apa? Duduk bagi bangsawan, bagi raja. Macam kita kata tidur bagi orang awam, bagi raja beradu. Kalau makan bagi orang awam, bagi raja santap. Kan ada kaif. Jadi kalau nak pegang cara tafwid, istiwa, istiwa. Yad, yad. Ain, ain. Kalau orang tanya, sukut. Wallahualam. Ya. Jelas. Ya. Jadi tentang berkenaan dengan ayat sifat ni, pertama kita mesti yakin. Sebab dalam nak membina akidah tak boleh zon. Mesti yakin. Ya. Nanti akan bahas nanti kalau kita belajar hadis, ada qat'i dilalah, qat'i subut. Ada qat'i subut, ada qat'i dilalah. Ada yang kadang-kadang qat'i subut tapi zanni dilalah. Ada yang dinamakan sebagai zanni subut, zanni dilalah. Yang itu yang Ustaz Muhaizat kena tu. Kan? Ini dalam kitab Qawaid. Apa? Kita boleh tengok dekat situ. Ya. Tak silap saya dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad pun ada.
al-iqtisad fil i'tiqad. Ya. Jadi mengikut Al-Allamah Syed Abdullah bin Siddiq Al-Qamari dikatakan dalil-dalil tauhid mesti dibina daripada dalil yang yakin. Yang kedua, tidak bersifat majaz. Bila mana sesuatu ayat atau nas bukan bersifat majazi, melainkan kita kena melihat kepada apa makna hakikinya. Di situ datangnya takwil. Ya. Dan yang ketiganya, mestilah tidak ada padanya itu keraguan daripada sudut periwayatan. Kalau macam Quran tak ada masalah lah. Memang dia punya cara datangnya itu mutawatir. Ya. Cuma hadis nanti kita akan tengok masalah zanni. Sebab dalam Al-Qidah Al-Sunnah Al-Jamaah kita terima dalil zanni menjadi hujah dalam masalah i'tiqad pada hadis-hadis Nabi SAW. Tapi golongan Mu'tazilah dia hanya pakai dalil mutawatir sahaja. Kita kena tahu jugalah dia punya permasalahan-permasalahan kat situ dan apa hujah kita dalam masalah. Cuma Ahlussunnah Jamaah kita terima dalam masalah ini sebab dia katakan menyokong daripada apa yang ditetapkan dalam Al-Quran daripada dalil-dalil yang bersifat mutawatir. Baik, selain daripada itu kita lihat kat sini yang terakhir dikatakan selain menjelaskan nas-nas yang mutasyabihat, buku ini juga mendatangkan amalan-amalan. Mendatangkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan yang terdiri daripada zikir dan doa. Jadi buku ini juga ada amalan-amalan yang ada berkaitan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan ia akan dapat memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi ini kaedah yang kita katakan sebagai kaedah pemahaman kita untuk memahami masalah takwil dan tafwid. Baik, ada soalan? Silakan. Boleh. Tak ada masalah. Dia tak baca? Itu terpulang kat dia lah. Terpulang kat dia lah. Kan? Kita tak kata apalah. Hati dia nak terima siapa, dia nak terima siapa kan? Tetapi itu kaedah. Orang yang ada dalam hatinya itu satu bentuk zair. Zair ini maksudnya satu kemuskilan. Sesuatu yang kita katakan satu bentuk kita katakan sebagai penyakit hati. Kalau kita tengok kat ayat ni, amal ladzi fi qulubihim zaiqun fayattabi'u ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Kalau kita lihatkan di antara perkara yang boleh kita kaitkan dengan zair ini maksudnya tutupan yang disebabkan kejahilan, disebabkan sesuatu yang boleh menyesatkan, yang menyelewengkan. Boleh jadi dia jahil. Boleh jadi dia tak mau tahu. Kan saya katakan tadi masalah i'tiqad, kalau dia tak betul jalannya, dia akan pergi pada dua perkara. Satu, dia jahil. Tapi masalah jahil dalam i'tiqad ni, banyaknya itu bukan jahil basit, jahil murakkab. Murakkab ni apa? Dia belajar, dia tahu benda lain. Tapi hak ni, dia tak mau tahu. Bertimpa-timpa jahil dia. Macam kita ceritalah, seorang engineer contohnya. Dia bijak. Kalau tak ada jadi engineer. Arkitek contohnya kan. Lepas nifty. Nanti masalah cerita bab tauhid, tak kerti. Maksudnya dia tak nak belajar benda tu dari awal. Sedangkan itulah fardu ainnya, patut dia belajar dulu sebelum belajar benda lain. Nampak? Jadi ini
yang kita namakan sebagai kejahilan. Kan? Dan ini boleh membawa kepada kesesatan tadi. Dia boleh membawa kepada kesesatan. Ataupun yang kedua, dia mengisbatkan yang batil dan menafikan yang hak. Itu juga boleh jadi kita namakan sebagai kesesatan juga. Jelas. Okey, kita rasa kita berhenti dulu sekejap, 15 minit. InsyaAllah memberikan laluan kepada kawan-kawan yang mungkin belum bersarapan lagi. Saya pun tadi kedatangan daripada Maulana Hussein. Saya nak menyentuni dia sebentar. InsyaAllah lepas 15 minit nanti kita akan sambung lagi. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.